Pilihan tentera Malaysia kini mengejutkan seluruh dunia. Di Sudan Selatan, sebuah negara yang dilanda krisis makanan akibat perang saudara dan banjir, ketika semua negara mengira kepentingan masing-masing, tentera Malaysia memilih pertanian berbanding senjata. PBB berkata ia mustahil. China dan Jepun menggeleng kepala. Tetapi hasilnya adalah sebaliknya. Pengeluaran makanan meningkat 10 kali ganda dalam hanya 1 tahun, daripada 500 kg kepada 5 tan. Satu perubahan pemikiran yang mengubah banjir bukan sebagai bencana, tetapi sebagai syarat. Pilihan itu bukan sahaja menghasilkan kejayaan, malah mengubah hala tuju sebuah negara. Mengapa tentera Malaysia memilih laluan yang berbeza di tempat di mana semua pasukan pengaman global hanya memikirkan kepentingan negara masing-masing? Dan bagaimana idea itu mengubah nasib sebuah negara? Di mana Anda sedang mendengar? Jangan lupa untuk melanggan dan like. Kisah bermula. Tembakan kedengaran sejurus pintu bilik taklimat dibuka. Ia tidak jauh. Saya secara naluriah merendahkan badan, dan wakil-wakil dari pelbagai negara yang berkumpul untuk taklimat UNMISS United Nations Mission in South Sudan juga serentak menoleh. Tetapi tiada siapa yang terkejut. Tembakan adalah perkara biasa di kawasan Bor Sudan Selatan. Keadaan yang menyelubungi mesyuarat itu lebih kepada keletihan daripada ketegangan. Dari Balkan ke Timur Tengah, dan kini di Afrika, saya telah memerhatikan banyak unit penempatan tentera. Selamat datang, saya Michael Stein. Walaupun jawatan saya adalah penyiasat situasi konflik organisasi antarabangsa, tugas saya sebenarnya mudah. Merekodkan alasan negara-negara menghantar tentera dan apa sebenarnya yang mereka peroleh. Penempatan tentera adalah pengiraan kepentingan negara. Ini bukan sinis, tetapi fakta yang saya sahkan selama 20 tahun di lapangan. Di hadapan peta besar yang tergantung di dinding, penyelaras UNMISS memulakan taklimat. Lokasi dan misi pasukan pengaman dari pelbagai negara yang tersebar di seluruh Sudan Selatan mula ditandakan satu persatu. Saya membuka komputer riba dan mula merekod seperti biasa. Ia bermula dengan unit China. Penanda merah pada peta bertitik di sepanjang kawasan minyak di timur laut Sudan Selatan. Kor jurutera China menumpukan pada pemulihan jalan raya dan jambatan yang menghubungkan kawasan minyak dengan ibu kota, Juba. Penyelaras menggambarkannya sebagai sokongan infrastruktur. Tetapi saya menulis sebaliknya. Perlindungan aset negara. China memegang 40% hak pembangunan minyak di Sudan Selatan dan memerlukan laluan yang selamat untuk mengeluarkan minyak mentah itu. Jika jalan terputus, pemulihan pelaburan akan mustahil. Pilihan mereka jelas dan rasional. Seterusnya, pasukan pertahanan diri Jepun. Penanda biru hanya tertumpu di kawasan selamat berhampiran ibu kota Juba. Tugas utama mereka adalah penyelenggaraan jalan dan sokongan pangkalan. Penyelaras menyebut sumbangan stabil Jepun, tetapi saya tersenyum dalam hati. Jepun tidak menghantar tentera mereka berhampiran zon konflik. Walaupun terdapat kekangan perlembagaan, niat mereka untuk meminimumkan risiko politik adalah jelas. Jika terdapat korban di kalangan warga negara mereka, pendapat umum akan bergolak. Keselamatan diutamakan. Ini juga merupakan pilihan buku teks. Saya mencatat ringkasan ringkas. China memilih aset, Jepun memilih keselamatan. Tujuan penempatan tentera adalah berbeza daripada alasan yang diberikan. Ini bukan kritikan, ia hanyalah realiti. Negara mengira kepentingan, dan tentera bergerak mengikut pengiraan itu. Saya hanya merekodkannya. Pada ketika itu, suara penyelaras terhenti seketika. Satu penanda hijau diletakkan di sudut peta, di kawasan Bor. Ia adalah unit tentera Malaysia. Saya dengan acuh tak acuh membesarkan lokasi itu dan merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Bor tidak mempunyai nilai strategik, tiada minyak, dan ia bukan bandar utama. Sebaliknya, ia adalah dataran yang terkenal dengan banjir yang kerap. Menurut laporan UNHCR, kawasan ini ditenggelami air setiap musim hujan, dan penduduknya menderita kelaparan. Infrastruktur tidak wujud, malah jalan raya pun tidak sempurna. Disitulah terletaknya unit Malaysia. Saya mengangkat tangan dan bertanya. Saya bertanya tentang misi unit Malaysia. Penyelaras menyemak dokumen dan menjawab, pemulihan jalan raya dan jambatan, serta aktiviti sokongan awam. Tetapi, penerangan itu terlalu kabur. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sokongan awam? Pengagihan makanan? Sokongan perubatan? Atau sesuatu yang lain? Penyelaras juga kelihatan tidak mengetahui butiran tepat. Dia hanya berkata ia tertulis dalam laporan. Saya melukis tanda soal dalam nota saya.
Selepas mesyuarat berakhir, saya berhenti di koridor. Wakil-wakil lain pergi makan tengah hari atau bersiap untuk mesyuarat seterusnya, tetapi saya tidak dapat membuang penanda hijau itu dari fikiran saya. Penanda merah Cina berbaris lurus di sepanjang kemudahan minyak. Ada matlamat yang jelas, melindungi pelaburan. Penanda biru Jepun berkumpul di zon selamat. Ada kriteria yang pasti, keselamatan anggota. Tetapi, bagaimana dengan penanda hijau Malaysia? Saya membuka semula nota saya. Bor, dataran banjir yang kerap, tiada nilai strategik, tiada sumber, tidak selamat. Mengapa di sana? Saya melihat keluar tingkap, awan gelap meliputi arah bor. Nampaknya hujan akan turun. Musim hujan di Sudan Selatan tidak mengenal belas kasihan. Apabila ia bermula, ia berterusan selama beberapa minggu dan kawasan rendah akan ditenggelami air. Bor sangat teruk. Saya mengetuk pen saya dan berfikir, adakah saya terlepas pandang sesuatu? Adakah terdapat sumber tersembunyi di bor? Atau kelebihan geografi yang boleh digunakan sebagai titik strategik? Tetapi tidak kira bagaimana saya berfikir, tiada jawaban yang muncul. Bor hanyalah dataran miskin, tanah yang dilanda banjir berulang kali. Semasa dalam perjalanan pulang ke penginapan, saya terus memikirkan persoalan itu. Saya telah ke zon penempatan tentera selama 20 tahun, tetapi ini adalah kali pertama. Setiap negara menyembunyikan kepentingan sebenar di sebalik alasan. Sumber, keselamatan, pengaruh politik. Walaupun kaedah pengiraan berbeza, kategorinya adalah sama. Tetapi bagaimana dengan Malaysia? Saya menulis di baris terakhir nota saya. Di Sudan Selatan yang sama, China memilih aset, Jepun memilih keselamatan. Tetapi apa yang dipilih oleh Malaysia? Tiada apa yang disahkan lagi. Hanya ada satu penempatan yang aneh. Pilihan lokasi yang tidak dapat dijelaskan secara strategik. Itu sahaja. Saya menutup nota saya dan berfikir, mungkin lebih banyak maklumat akan muncul dalam taklimat esok. Saya perlu mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh tentera Malaysia di Bor. Titisan hujan mula jatuh di luar tingkap. Bor juga pasti sedang menahan hujan sekarang. Saya mengemas beg saya dan menambah satu baris terakhir pada nota saya. Mengapa di sana? Tempat tanpa keuntungan strategik. Lampu bilik taklimat dipadamkan satu persatu. Penanda pada peta masih di tempatnya. Merah, biru, dan hijau. Pilihan masing-masing ada di sana. Saya percaya penempatan tentera adalah pengiraan kepentingan negara. Tetapi bagaimana jika sesebuah negara mengira secara berbeza? Jika ia mentakrifkan kepentingan secara berbeza, saya belum tahu. Tetapi satu perkara yang pasti, Malaysia telah membuat pilihan yang berbeza. Saya belum tahu maksud pilihan itu, tetapi saya rasa saya akan mengetahuinya tidak lama lagi. Petang keesokan harinya, taklimat susulan diadakan di bilik mesyuarat yang sama. Hujan yang turun semalaman telah berhenti, tetapi di luar tingkap masih mendung. Saya memasuki bilik mesyuarat dengan persoalan semalam, berharap untuk mengetahui apa yang tentera Malaysia lakukan di Bor. Ia adalah pada akhir taklimat. Penyelaras UNMIS membalik halaman terakhir dan membaca perkara-perkara lain dengan pantas. Jadual operasi kenderaan bekalan air, jadual kerja putaran kaki tangan perubatan, plan pemeriksaan rangkaian komunikasi. Saya hampir menutup komputer riba saya. Kemudian suara penyelaras berhenti seketika dan bersambung. Terdapat laporan bahawa kontingen harapan tentera Malaysia sedang mengajar penduduk tempatan bertani di kawasan Bor. Ayat tunggal itu keluar dengan ringan, seperti nota kaki pada akhir minit mesyuarat. Penyelaras juga nampaknya tidak menganggapnya penting, hanya menyelesaikan satu perkara laporan. Bilik mesyuarat menjadi sunyi seketika. Kemudian seseorang tergelak kecil, wakil Perancis. Dia berbisik kepada orang di sebelahnya, dan wakil British yang mendengarnya mengangkat bahu. Wakil Jerman memiringkan kepalanya. Pertanian? Tentera? Saya menghentikan tangan saya dan memikirkan semula ayat itu. Mengajar penduduk tempatan bertani di kawasan Bor. Penyelaras sudah beralih ke agenda seterusnya, tetapi saya tidak dapat lari dari kata-kata itu. Selepas mesyuarat, cerita itu muncul semula di kalangan wakil-wakil yang berkumpul di koridor. Wakil Kanada memulakannya. Apa maksud tentera Malaysia mengajar pertanian? Wakil Perancis mengangkat bahu dan menjawab. Mungkin untuk tujuan perhubungan awam dengan penduduk tempatan, katanya. Itu adalah perkara yang dilakukan oleh Kor Jurutera apabila tiada kerja. Wakil British lebih sinis. Katanya, mereka tidak tahu Bor itu tempat apa. Pertanian di tempat yang setiap tahun tanahnya dihanyutkan oleh banjir. Dia menambah sambil ketawa. Mungkin untuk mengambil beberapa gambar dan memasukkannya dalam laporan.
Apa yang akan berlaku dalam realiti? Saya mendengar perbualan mereka tanpa berkata apa-apa. Tetapi di dalam kepala saya terus berfikir, pertanian, di Bor. Mengapa tentera Malaysia? Tiba waktu makan tengah hari, dan orang ramai bersurai. Saya tinggal bersendirian di bilik mesyuarat, dan teringat semula peta yang saya lihat semalam. Penanda merah Cina berbaris lurus di sepanjang kemudahan minyak. Penanda biru Jepun berkumpul di zon selamat berhampiran ibu kota Juba, dan penanda hijau Malaysia bersendirian di tengah-tengah dataran Bor. Saya membuka nota saya. Saya menulis tarikh di bahagian atas halaman ketiga dan mencatat satu ayat yang saya dengar hari ini. Tentera Malaysia mengajar pertanian kepada penduduk tempatan di kawasan Bor. Di bawahnya saya melukis tanda soal yang besar. China memilih aset, mengamankan laluan minyak. Jelas, Jepun memilih keselamatan, meminimumkan kehilangan anggota. Ini juga difahami. Tetapi Malaysia? Pertanian? Bor adalah tempat tanpa nilai strategik. Tiada minyak. Bukan bandar utama, bukan pusat pengangkutan. Sebaliknya, ia terkenal dengan kawasan banjir yang kerap. Mengajar pertanian di tempat sebegitu, saya mengetuk pen saya dan berfikir, adakah saya terlepas pandang sesuatu? Adakah terdapat sumber tersembunyi di Bor? Atau kelebihan geografi yang boleh digunakan sebagai titik strategik? Tetapi tidak kira bagaimana saya berfikir, tiada jawaban yang muncul. Bor hanyalah dataran miskin, tanah yang dilanda banjir berulang kali. Saya melihat keluar tingkap, awan gelap semakin tebal. Nampaknya hujan akan turun. Musim hujan di Sudan Selatan tidak mengenal belas kasihan. Apabila ia bermula, ia berterusan selama beberapa minggu, dan kawasan rendah akan ditenggelami air. Bor sangat teruk. Pertanian di tempat sebegitu, saya mencatat beberapa perkara lagi dalam nota saya. Perkara yang perlu disahkan. Pertama, adakah tentera Malaysia benar-benar mengajar pertanian? Kedua, jika ya, pertanian jenis apa? Ketiga, mengapa Bor? Keempat, apakah kaitannya dengan operasi ketenteraan? Suara ketawa kedengaran dari koridor. Nampaknya seseorang masih bercakap tentang cerita itu. Tentera mengajar pertanian, lucu sekali. Tetapi saya tidak boleh ketawa. Selama 20 tahun, saya telah memerhatikan penempatan tentera dari pelbagai negara. Setiap negara menyembunyikan kepentingan sebenar di sebalik alasan. Sumber, keselamatan, pengaruh politik. Walaupun kaedah pengiraan berbeza, kategorinya adalah sama. Tetapi bagaimana dengan Malaysia? Saya menulis di baris terakhir nota saya. Di Sudan Selatan yang sama, China memilih aset, Jepun memilih keselamatan. Tetapi mengapa Malaysia memilih pertanian? Tiada apa yang disahkan lagi. Hanya satu ayat yang diucapkan oleh penyelaras. Terdapat laporan, itu sahaja. Tiada kata-kata kejayaan, tiada kata-kata kegagalan. Hanya mengatakan ia sedang dilakukan. Saya meletakkan pen saya dan melihat keluar tingkap. Arah Bor. Apa yang sedang berlaku di sana sekarang? Adakah askar benar-benar memegang cangkul dan menggali tanah? Menanam benih bersama-sama dengan penduduk tempatan? Saya tidak dapat membayangkannya. Tentera yang saya lihat bukanlah seperti itu. Tentera membina jalan raya, membina jambatan, berkawal dan meronda. Saya tidak pernah melihat tentera mengajar pertanian. Pintu bilik mesyuarat terbuka dan seseorang masuk. Pekerja pembersihan. Saya menutup nota saya dan bangun. Apabila saya melangkah ke koridor, titisan hujan mula memukul tingkap. Musim hujan sedang bermula. Semasa dalam perjalanan pulang ke penginapan, saya terus berfikir, mengapa pertanian? Apakah maksudnya dari segi ketenteraan? Atau adakah ia isyarat politik untuk tujuan promosi? Tetapi tiada penjelasan yang memuaskan. Jika untuk promosi, tidak perlu memilih Bor. Terdapat banyak tempat yang lebih selamat dan lebih mudah diakses. Jika isyarat politik, projek yang lebih ketara akan muncul. Saya mengeluarkan semula nota saya dari beg saya. Saya melukis satu lagi tanda soal, dan di sebelahnya, saya menulis dengan kecil, kabar angin atau fakta. Tiada kejayaan, tiada kegagalan lagi. Hanya ada satu kabar angin yang aneh. Tentera Malaysia mengajar pertanian di Bor. Hujan mula mencurah di luar tingkap. Bor juga pasti sedang menahan hujan sekarang. Banjir akan bermula. Pertanian di dalam air itu, saya menutup nota saya dan yakin hanya satu perkara. Ini perlu disahkan. Saya tidak boleh membiarkannya berakhir sebagai kabar angin. Kerana, jika ini benar, ia bermakna ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logik penempatan tentera yang saya saksikan selama 20 tahun. Dan jika ini palsu,
Saya perlu tahu mengapa kabar angin sebegitu tersebar. Dalam kedua-dua kes, jawabannya ada di bor. Saya menulis ayat terakhir di penghujung nota saya. Hanya pilihan yang berbeza wujud. Saya belum tahu maksudnya. Hujan turun sepanjang malam. 3 hari kemudian saya menaiki kendaraan Unmis ke bor. Selepas taklimat, ia mengambil masa 2 hari untuk membuat persediaan dan sehari lagi untuk mendapatkan kebenaran berlepas. Di Sudan Selatan, semuanya mengambil masa lebih lama daripada yang dijangkakan. Sebaik sahaja kereta meninggalkan Juba, jalan berturap berakhir. Jalan tanah bermula dan selepas kira-kira 30 menit memandu, kereta itu terperangkap dalam lumpur. Roda berputar dan memercikkan lumpur ke merata tempat. Pemandu memijak pemecut, tetapi kereta itu hanya tenggelam lebih dalam. Saya mengeluh sambil melihat keluar tingkap. Bor masih 10 km jauhnya. Inilah tempat yang saya cuba lawati. Tanah tanpa jalan raya yang sempurna. Sudah 2 hari sejak hujan berhenti, tetapi jalan ke bor masih penuh dengan lopak air. Saya mendapat sokongan kenderaan Unmis, tetapi ia tidak berguna di jalan ini. Saya turun dari kereta dan memakai but getah saya. Saya terpaksa menolak kereta bersama-sama dengan pemandu. Selepas membuang masa selama 30 menit, kami akhirnya berjaya mengeluarkan kereta itu. Saya membersihkan seluar saya yang penuh lumpur dan naik semula ke dalam kereta. Pemandu memegang stereng tanpa berkata apa-apa, seolah-olah ini adalah perkara biasa. Di luar tingkap kereta, dataran terbentang tanpa henti. Dari jauh, ia kelihatan seperti padang rumput yang damai, rumput yang subur dan langit yang luas. Tetapi apabila kami semakin dekat, tanggapan itu runtuh. Di tempat yang dilanda banjir, sampah tersangkut pada pokok dan akar kayu yang repot terdedah di dalam lumpur. Kampung Bor mula kelihatan. Ia lebih kepada beberapa rumah papan yang dikumpulkan. Bumbung ditutup dengan kepingan timah atau kanvas, dan dinding dibina secara kasar dengan lumpur dan serpihan kayu. Kanak-kanak sedang mengambil sesuatu dari lopak air berlumpur. Apabila saya mendekati, ia adalah ikan kecil, sebesar jari. Kereta berhenti di pintu masuk kampung. Saya mengemas beg saya dan turun. Orang ramai mula berkumpul. Pelawat asing jarang dilihat. Kanak-kanak memandang saya dengan mata ingin tahu, dan orang dewasa kelihatan berhati-hati. Saya menyapa mereka dengan Swahili ringkas. Beberapa orang mengangguk, tetapi kebanyakannya hanya memandang. Saya mengeluarkan nota saya dan bertanya di mana kontingen Harapan Tentera Malaysia. Seorang warga emas menunjuk ke seberang kampung dengan tangannya. Semasa saya berjalan ke arah itu, saya memerhatikan sekeliling. Tanah yang kelihatan seperti tanah pertanian semuanya ditenggelami air atau berlumpur. Sesetengah tempat hanya ditumbuhi rumput, dan sesetengah tempat adalah tanah terbiar sama sekali. Tiada tanah yang kelihatan sesuai untuk pertanian. Khemah kontingen Harapan kelihatan. Bendera Malaysia, jalur gemilang, berkibar ditiup angin bersama-sama bendera PBB. Di sebelah khemah, terdapat beberapa trak dan peralatan. Beberapa askar sedang membawa sesuatu sambil berpeluh. Saya mendekati khemah. Seorang askar ternampak saya dan memberi hormat. Saya menunjukkan kad pengenalan saya dan memperkenalkan diri saya sebagai Michael Stein, penyiasat situasi Unmis. Askar itu masuk ke dalam khemah, memberitahu saya untuk menunggu sebentar. Semasa saya melihat sekeliling, seorang lelaki berjalan ke arah saya. Dia tinggi dan kurus, dengan kedutan yang dalam di wajahnya. Dia bertanya dalam bahasa Inggris, siapa saya? Saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Saya datang dari Unmis untuk menyiasat keadaan di kawasan ini. Lelaki itu menyilangkan tangannya dan memandang saya dari atas ke bawah. Kemudian dia tersenyum sinis. Dia memperkenalkan dirinya, Daniel Arok, wakil petani kampung ini. Tetapi ada nada sinis dalam suaranya apabila dia menyebut perkataan petani. Saya membuka nota saya dan bertanya, adakah pertanian mungkin di sini? Daniel menunjuk ke udara dengan tangannya dan berkata, apa yang Anda nampak? Hanya air dan lumpur, bukan? Dia menyambung, 20 tahun lalu jagung tumbuh di sini. Tetapi katanya, kerana banjir semakin teruk setiap tahun, kini tiada apa yang boleh ditanam. Benih dihanyutkan oleh air, dan walaupun tunas tumbuh, ia akan ditenggelami oleh hujan seterusnya. Saya bertanya, jadi, apa yang dimakan oleh penduduk? Daniel menunjuk ke arah kampung dengan dagunya, tepung jagung yang diberikan oleh PBB. Mereka bertahan dengan itu, yang diagihkan sebulan sekali. Tetapi katanya, ia juga tidak mencukupi, dan kanak-kanak sentiasa lapar. Saya menulis dalam nota saya sambil bertanya,
Saya dengar tentera Malaysia mengajar pertanian. Adakah itu benar? Ekspresi Daniel semakin keruh. Dia menjawab sambil mengejek. Orang asing sentiasa mengatakan ini adalah tanah peluang. Katanya, kerana banyak hujan, tiada masalah air, dan kerana tanah yang luas, potensinya besar. Tetapi, bagi kami, ia adalah kubur. Bukan banyak air, tetapi banjir menelan segala-galanya. Bukan tanah yang luas, tetapi tiada tanah yang boleh digunakan. Dia memandang tepat ke arah saya dan bertanya, "Anda juga akan mengambil beberapa gambar dan pergi, bukan? Sudah jelas apa yang akan Anda tulis dalam laporan Anda. Kawasan ini memerlukan bantuan. Masyarakat antarabangsa perlu mengambil berat. Bukankah begitu?" Saya tidak dapat berkata apa-apa. Saya sebenarnya merancang untuk berbuat demikian. Daniel melambaikan tangannya dan berpaling. Katanya, dia sudah muak mendengar kata-kata sebegitu selama 20 tahun. Tepat sebelum dia pergi, saya bertanya, "Jadi, apa yang tentera Malaysia lakukan?" Daniel berhenti dan menoleh ke belakang. Kemudian dia berkata, "Mereka cuba menanam padi, tetapi katanya ia tidak akan berjaya." Saya bertanya lagi, "Mengapa Anda fikir ia tidak akan berjaya?" Daniel mengeluh dan menjawab, "Pakar PBB juga datang beberapa tahun lalu. Mereka menyiasat, menganalisis, menulis laporan dan pergi. Kesimpulannya adalah mustahil." Dia menambah, "Orang Malaysia baik, mereka bekerja keras. Tetapi alam semula jadi tidak boleh dikalahkan dengan usaha. Tanah ini sudah mati." Saya menulis dalam nota saya, "Harapan adalah kemewahan di sini." Selepas Daniel pergi, saya berdiri sendirian dan melihat sekeliling. Di kejauhan, kanak-kanak masih menangkap ikan di lopak air berlumpur. Seorang wanita sedang mengukir sesuatu daripada tulang besi. Mungkin alat minimum untuk terus hidup. Seorang askar keluar dari khemah dan memberitahu saya, "Left. Kolonel akan datang tidak lama lagi." Saya mengangguk dan menunggu. Sambil membuka nota saya berpikir, Daniel mungkin betul. Ini adalah tanah di mana pertanian mustahil. Banjir berulang, tanah tandus, dan penduduk sudah berputus asa. Jadi, mengapa tentera Malaysia cuba menanam padi? Kerana harapan atau misi? Atau adakah benar-benar ada pengiraan lain? Saya melukis satu lagi tanda soal dalam nota saya. Di luar tingkap, awan mula berkumpul lagi. Nampaknya hujan akan turun lagi. Di tempat ini, hujan bukanlah berkat, tetapi bencana. Kata-kata terakhir Daniel terngiang-ngiang di telinga saya. Tanah ini sudah mati, tetapi satu unit sedang cuba menanam padi di tanah yang mati itu. Saya menutup nota saya dan berkata kepada diri sendiri, adakah ini gila atau sesuatu yang lain? Saya akan tahu tidak lama lagi. Kira-kira 10 menit kemudian, seorang lelaki berjalan keluar dari khemah. Dia memakai pakaian seragam tentera. Tetapi yang menarik perhatian saya dahulu adalah ekspresinya. Dia kelihatan letih tetapi tegas. Dia menghampiri saya dan menghulurkan tangannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Left Col Hassan bin Idris, Komander Lapangan Kontingen Harapan. Semasa bersalaman, saya memerhatikannya. Dia kelihatan berusia awal 40-an dan tangannya mempunyai kapalan. Ini bermakna dia bukan seorang komander yang hanya duduk di meja. Dia menjemput saya masuk ke dalam khemah. Khemah itu lebih kemas daripada yang saya jangkakan. Di satu sudut terdapat katil dan meja mudah alih, di sudut lain terdapat peta dan dokumen yang dilekatkan di dinding. Left Col Hassan bin Idris menawarkan saya kerusi dan menghulurkan sebotol air. Saya mengambilnya dengan ucapan terima kasih. Dia bertanya dahulu, "Saya dengar Anda dari UNMIS, apa yang Anda siasat?" Saya menjawab dengan jujur, "Saya dengar laporan bahwa kontingen Harapan sedang mengajar pertanian di Bor. Saya datang untuk mengesahkan sama ada itu benar." Left Col Hassan bin Idris mengangguk. "Benar," katanya. "Kami akan memulakan penanaman padi." Saya membuka nota saya dan bertanya, "Mengapa padi?" Dia terdiam seketika. Kemudian dia mengeluarkan satu fail dari laci meja. Ia adalah laporan dengan logo Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Saya melihat muka depan. Laporan penilaian kesesuaian pertanian kawasan Bor 2022. Left Col Hassan bin Idris membalik halaman. Kemudian dia menunjuk ke satu bahagian dengan tangannya. Saya membaca bahagian itu. Masalah keasidan tanah, saliran buruk, tidak sesuai untuk penanaman padi. Kesimpulannya jelas, mustahil. Saya mengangkat kepala dan memandangnya. "Jadi, mengapa Anda mahu menanam padi?" Left
Call. Hasan bin Idris membuka bahan-bahan lain di atas meja. Data penyelidikan kaedah pertanian kawasan banjir Myanmar. Analisis sampel tanah Sudan Selatan. Graf perbandingan corak hujan. Ia adalah bahan akademik yang biasa bagi saya. Dia mula menjelaskan. Keputusan pakar PBB tidak salah, katanya. Sememangnya, tanah ini mustahil untuk pertanian menggunakan kaedah biasa. Tanah berasid, air tidak dapat dikawal, dan infrastruktur tidak wujud. Tetapi dia menambah. Pakar terlepas pandang satu perkara. Saya memegang pen dan menunggu. Apa yang terlepas pandang? Left. Call. Hasan bin Idris menunjuk keluar tingkap. Dataran berlumpur kelihatan. Air, katanya. Semua orang melihat air sebagai masalah. Kerana banjir berulang, mereka memutuskan pertanian mustahil. Saya mengangguk. Itu benar, itu sebenarnya masalahnya. Tetapi kata-kata left, call. Hasan bin Idris yang seterusnya membuat saya terhenti. Mereka terus gagal untuk menghilangkan air, katanya. Walaupun parit saliran digali, ia runtuh dalam banjir seterusnya. Walaupun tambak dibina, ia melimpah. Dan walaupun terusan dibuat, ia tersumbat. Kegagalan yang sama berulang selama 30 tahun, katanya. Dia menolak satu bahan di hadapan saya, kajian kes kaedah pertanian Delta Irrawaddy Myanmar. Saya menyemak bahan itu. Ia adalah kisah kejayaan penanaman padi di kawasan banjir. Left, call. Hasan bin Idris berkata, jika kita tidak boleh menghilangkan air, kita perlu menanam tanaman yang menggunakan air. Padi adalah tanaman yang memerlukan air, katanya. Malah, ia tumbuh dengan baik dalam persekitaran yang banyak air. Saya membantah, tetapi padi memerlukan pengairan terkawal. Mustahil dalam persekitaran di mana air tiba-tiba naik dan turun seperti banjir. Left, call. Hasan bin Idris mengangguk. Betul, katanya. Jadi, kami menukar varieti. Dia menunjukkan bahan lain. Senarai varieti padi tahan banjir. Varieti yang boleh bertahan sehingga 2 minggu tenggelam dalam air. Varieti yang dibangunkan di Asia Tenggara. Saya melihat bahan itu dan berfikir, secara teori ia mungkin, tetapi realiti berbeza. Saya bertanya, bagaimana Anda akan menangani masalah keasidan tanah? Left, call. Hasan bin Idris menjawab, kami akan memasukkan kapur. Dan katanya, musim pertama akan menumpukan pada pembaikan tanah. Matlamatnya adalah untuk melihat sama ada tanah berubah, lebih daripada hasil tuaian. Saya menulis dalam nota saya sambil bertanya, bagaimana pula dengan masalah saliran? Dia berkata, kami akan meninggalkan saliran. Sebaliknya, kami akan membina petak yang boleh mengawal paras air. Walaupun kawalan sempurna mustahil, pengurusan minimum adalah mungkin, katanya. Saya berhenti menulis dan memandangnya. Sejujurnya, saya skeptikal, teori dan realiti berbeza. Saya bertanya, pakar PBB pasti telah mempertimbangkan perkara ini. Mengapa mereka memutuskan ia mustahil? Left, call. Hasan bin Idris berfikir seketika dan menjawab, pakar cuba mencari penyelesaian yang sempurna, katanya. Menghentikan sepenuhnya banjir, mengubah sepenuhnya tanah, dan menyediakan sepenuhnya infrastruktur. Tetapi itu mustahil, katanya. Dia menambah, kami mencari penyelesaian yang tidak sempurna. Kaedah bertani bersama-sama dengan banjir, bukan menghentikan banjir, katanya. Tanaman yang sesuai dengan tanah, bukan mengubah tanah. Saya memikirkan kata-kata itu. Bertani bersama-sama dengan banjir, melihat air sebagai syarat, bukan bencana. Left, call. Hasan bin Idris menunjuk keluar tingkap lagi. Lihat dataran itu, katanya. Ia ditenggelami air selama 6 bulan setahun. Jadi, katanya, kita boleh menggunakan 6 bulan itu untuk menanam padi. Saya bertanya, bagaimana dengan 6 bulan yang lain? Dia menjawab, kami akan menanam tanaman musim kering, seperti jagung atau kacang, katanya. Menuai 2 kali setahun. Secara teorinya, ia masuk akal. Tetapi saya masih ragu-ragu. Saya bertanya, adakah penduduk tempatan akan menerimanya? Daniel yang saya temui tadi sangat skeptikal. Left, call. Hasan bin Idris mengangguk. Dia tahu, katanya. Bukan sahaja Daniel, tetapi kebanyakan penduduk kampung juga begitu. Ia adalah semula jadi, kerana mereka hanya melihat kegagalan selama 20 tahun, katanya. Dia berkata, jadi, kami perlu menunjukkannya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hasil. Saya bertanya, adakah Anda yakin? Left, call. Hasan bin Idris terdiam seketika.
Kemudian dia menjawab dengan jujur. Tiada keyakinan, katanya. Tetapi dia melihat kemungkinan. Dan katanya, jika kita tidak mencuba, kita tidak akan tahu selama-lamanya. Saya menulis dalam nota saya, tiada keyakinan, tetapi ada kemungkinan. Sedang mencuba. Left. Call. Hasan bin Idris mengeluarkan sekeping gambar dari laci meja. Gambar itu diambil di Myanmar. Padi sedang tumbuh di sawah yang separuh tenggelam dalam air. Dia berkata, Myanmar juga kawasan banjir. Tetapi katanya, padi telah ditanam di sini selama beribu-ribu tahun. Saya membantah, Myanmar dan Sudan Selatan berbeza. Iklim berbeza, tanah berbeza, dan yang paling penting, tradisi pertanian berbeza, kata saya. Left. Call. Hasan bin Idris mengangguk. Betul, katanya. Tetapi, dia menambah, walaupun syaratnya berbeza, prinsipnya sama. Prinsip menanam tanaman yang menggunakan air di tempat yang banyak air, katanya. Itu adalah logik alam semula jadi. Saya meletakkan pen saya dan memandangnya. Lelaki ini sedang berjudi. Eksperimen pertanian menggunakan tentera. Peluang kejayaan tidak diketahui. Jika gagal, ia adalah pembaziran sumber. Dan jika berjaya, ia tidak pasti sama ada ia boleh dikekalkan. Tetapi pada masa yang sama, saya terpaksa mengakui. Ini sekurang-kurangnya adalah soalan yang berbeza. Percubaan untuk mendekati dengan cara yang berbeza di tempat yang mengulangi kegagalan yang sama selama 30 tahun. Saya bertanya, bilakah Anda merancang untuk bermula? Left. Call. Hasan bin Idris menjawab, kami sudah bersiap sedia, katanya. Benih telah diperolehi, reka bentuk petak telah selesai, dan perbincangan dengan beberapa penduduk kampung telah dimulakan. Saya menulis soalan terakhir dalam nota saya. Bagaimana jika gagal? Left. Call. Hasan bin Idris berfikir seketika dan menjawab, maka kami akan mencari kaedah lain, katanya. Bukan berputus asa, tetapi belajar. Seorang askar memanggil dari luar khemah. Left. Kolonel, penduduk kampung sudah datang. Left. Call. Hasan bin Idris bangun. Saya juga turut bangun. Apabila kami keluar, terdapat beberapa penduduk kampung, termasuk Daniel. Daniel masih kelihatan skeptikal, tetapi hakikat bahawa dia datang bermakna sekurang-kurangnya dia berminat. Left. Call. Hasan bin Idris menghampiri mereka. Saya memerhati dari jauh. Saya nampak dia menerangkan sesuatu, tetapi ekspresi Daniel tidak berubah. Saya menutup nota saya dan berfikir, melihat banjir bukan sebagai bencana, tetapi sebagai syarat. Jika air tidak dapat dihilangkan, gunakan air itu. Satu perubahan pemikiran, tetapi pemikiran sahaja tidak akan menumbuhkan padi. Realiti akan menjawabnya. Saya mengemas beg saya dan melihat left. Call. Hasan bin Idris buat kali terakhir. Dia masih bercakap dengan penduduk kampung. Di baris terakhir nota saya menulis, kerana banjir, maka padi, mungkin secara teori. Realiti tidak diketahui. Awan mula berkumpul di langit lagi. Nampaknya hujan akan turun. Hari itu, saya kembali ke Juba. Perbualan dengan left. Call. Hasan bin Idris menarik, tetapi masih tiada hasil sebenar. Teori dan realiti berbeza. Saya menyusun nota saya dan berfikir, saya perlu datang semula dalam beberapa minggu. Seminggu berlalu. Semasa saya menulis laporan untuk kawasan lain di Juba, left. Call. Hasan bin Idris menghubungi saya. Katanya, persediaan benih sudah selesai, dan saya harus datang melihatnya. Saya kembali ke jalan berlumpur itu, separuh ingin tahu, separuh skeptikal. Apabila saya tiba di Bor, keadaan di hadapan khemah kontingen Harapan Huru-Hara. Askar berlari ke sana-sini, dan seseorang menjerit. Saya turun dari kereta dan mendekati. Saya bertanya, apa yang berlaku? Seorang askar menjawab, benih padi bermasalah, katanya. Ia tidak bercambah. Saya berjalan ke arah stor. Apabila pintu dibuka, haba memancar keluar. Udara yang panas dan lembab. Left. Call. Hasan bin Idris berada di dalam stor. Dia berpeluh dan sedang membalikkan karung benih. Apabila karung dibuka, benih-benih itu masih sama. Ia sepatutnya sudah bercambah, tetapi tiada perubahan. Kolonel itu mengesat peluh di dahinya dan berkata, suhu adalah masalah. Suhu di sini terlalu tinggi, menyebabkan benih masuk ke dalam keadaan dorman. Suhu yang sesuai untuk percambahan adalah antara 25 hingga 30 darjah Celsius, tetapi di dalam stor ia melebihi 40 darjah. Saya bertanya, jadi, apa yang akan Anda lakukan? Left. Call.
Hasan bin Idris keluar dan memberi arahan kepada askar. Bawa semua kotak ais, katanya. Sediakan pek ais sebanyak mungkin. Sejam kemudian, askar membawa 6 kotak ais. Ia adalah kotak yang digunakan di pangkalan. Kolonel itu dengan berhati-hati membahagikan benih ke dalam kotak ais. Dan pek ais diletakkan di antara benih. Saya memerhati dari sebelah dan berfikir, tentera menyimpan benih dalam kotak ais. Adakah ini yang sepatutnya dilakukan oleh pasukan pengaman? Tetapi ekspresi askar adalah serius, tiada siapa yang ketawa. Malam tiba. Left. Call. Hasan bin Idris mengatur giliran tugas malam. Mereka perlu memeriksa suhu kotak ais dan menukar pek ais setiap 2 jam. Saya cuba tidur di khemah, tetapi saya mendengar bunyi askar bergerak sepanjang malam. Pagi keesokan harinya, perubahan mula kelihatan pada benih. Tunas kecil telah keluar. Left. Call. Hasan bin Idris tersenyum buat kali pertama. Askar-askar juga menghela nafas lega. Petang itu, persediaan sebenar bermula. Traktor keluar ke dataran. Ia adalah kerja menandakan peta untuk membina sawah dan meratakan tanah. Saya mengikuti dan memerhati. Apabila traktor bergerak kira-kira 10 meter, ia berhenti. Roda terperangkap dalam lumpur. Pemandu menghidupkan enjin, tetapi traktor itu tidak bergerak. Malah, ia tenggelam lebih dalam. Left. Call. Hasan bin Idris mengeluh. Kemudian dia memberitahu askar, mari kita lakukan dengan tangan. Askar-askar teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Tentera memakai but getah dan masuk ke dalam lumpur. Mereka mula menggali tanah dengan cangkul. Saya memerhati dari jauh. Kira-kira 20 orang askar berbaris dan meratakan tanah. Selepas kira-kira sejam, penduduk kampung mula muncul. Pada mulanya hanya beberapa orang. Mereka datang untuk menonton. Tetapi apabila masa berlalu, bilangan orang bertambah. Daniel juga ada. Left. Call. Hasan bin Idris menghampiri Daniel. Dia bertanya sama, ada dia mahu menyertai. Daniel menyilangkan tangannya dan menggeleng kepala. Katanya, ia tidak akan berjaya, hanya membuang masa. Tetapi seorang pemuda kampung masuk ke dalam lumpur. Dia berdiri di sebelah askar dan memegang cangkul. Kemudian, pemuda-pemuda lain turut menyertai. Daniel mengerutkan dahinya tetapi tidak menghalang. Menjelang matahari terbenam, satu petak kecil telah siap. Sawah kira-kira 20 meter lebar dan 20 meter panjang. Askar dan pemuda yang penuh lumpur membawa air masuk. Mereka mencedok air dari terusan berdekatan. Keesokan harinya, penanaman padi bermula. Left. Call. Hasan bin Idris menunjukkan contoh terlebih dahulu. Dia membongkok dan masuk ke dalam sawah yang penuh air. Dia menanam anak padi muda yang tumbuh dari benih dengan berhati-hati. Askar-askar mengikutinya. Pada mulanya, mereka kekok. Mereka menanam anak padi terlalu dalam atau salah jarak. Kolonel membetulkan mereka satu persatu. Pemuda-pemuda yang datang semalam datang lagi. Kali ini, 5 orang. Saya memerhati pemandangan itu dari jauh. Askar berpakaian seragam dan pemuda berbaju koyak tenggelam dalam air hingga ke pinggang, menanam anak padi di sawah yang sama. Saya tidak dapat membezakan siapa tentera dan siapa penduduk kampung. Waktu makan tengah hari tiba. Askar keluar dari air dan berehat. Pemuda-pemuda juga duduk bersama. Mereka berkongsi makanan yang disediakan oleh unit. Saya juga menerima satu pinggan. Pada ketika itu, seorang warga emas berjalan ke arah sawah. Dia perlahan-lahan menghampiri, bertongkat. Dia berdiri di batas sawah dan memerhati seketika, kemudian tiba-tiba menanggalkan kasutnya dan masuk ke dalam sawah. Seorang askar bergegas menghampiri dan memegang lengannya. Bahaya, katanya, sila keluar. Tetapi warga emas itu menggeleng kepala. Dia mengambil satu anak padi dan menanamnya di sawah. Gerakannya cekap. Left. Call. Hasan bin Idris berbisik kepada saya. Nenek itu pernah bertani di tanah ini 40 tahun lalu, katanya. Sebelum banjir semakin teruk, saya memandang nenek itu. Air mata mengalir di wajahnya yang berkedut. Menjelang matahari terbenam, hampir 20 orang penduduk kampung berada di sawah. Daniel akhirnya turut serta. Dia masih kelihatan skeptikal, tetapi tangannya bergerak. Dia menanam anak padi. Malam itu saya menyusun nota saya di khemah. Saya memikirkan bagaimana untuk merekodkan apa yang saya lihat hari ini. Tentera bertani. Penduduk kampung menyertai. Nenek datang. Sebulan berlalu. Saya kembali ke Juba dan datang lagi. Terdapat perubahan di sawah. Padi sedang tumbuh. Ia setinggi lutut. Daniel memberitahu saya. Masih belum tahu, katanya.
tumbuh dan menuai adalah perkara yang berbeza. Jika banjir datang lagi, ia akan berakhir, katanya. Tetapi ada sesuatu yang berbeza dalam suaranya berbanding sebelum ini. Terlalu berhati-hati untuk mengatakan harapan, tetapi sekurang-kurangnya ada minat. 2 bulan kemudian, left. Call. Hasan bin Idris menghubungi saya lagi. Sudah tiba masanya untuk menuai, katanya. Saya melawat bor buat kali ketiga. Sawah itu berwarna emas. Bulir padi tunduk. Semua penduduk kampung keluar. Kanak-kanak, orang dewasa, warga emas. Penuaian bermula. Ia adalah kaedah tradisional dengan sabit. Askar dan penduduk kampung menuai padi bersama-sama. Mereka berterusan sehingga matahari terbenam, bintang-bintang keluar, dan matahari terbit lagi. Akhirnya, pengirikan selesai. Left. Call. Hasan bin Idris memasukkan beras ke dalam karung. Dia meletakkannya di atas penimbang. 500 kilogram. Jumlah yang tidak mencukupi untuk sebuah keluarga makan selama setahun. Tetapi tiada siapa yang kecewa. Petang itu, tukang masak unit memasak nasi daripada beras yang ditanam di bor buat kali pertama. Wap putih berkepul-kepul. Daniel mengambil sudu pertama. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyah perlahan-lahan. Saya melihat ekspresinya. Matanya membesar. Daniel berkata, bukan tepung, tetapi biji. Ada rasa kunyah. Saya makan tepung jagung sepanjang hidup saya. Tetapi ini berbeza, katanya. Kanak-kanak juga menerima 1 sudu setiap seorang. Ia adalah nasi yang mereka makan buat kali pertama. Beberapa kanak-kanak meludahkannya, mengatakan ia pelik, dan beberapa yang lain menghulurkan tangan meminta lagi. Left. Call. Hasan bin Idris berdiri di sebelah saya. Saya bertanya, 500 kilogram, adakah ini kejayaan? Kolonel itu menggeleng kepala. Ia adalah kegagalan dari segi hasil tuaian, katanya. Tetapi, dia menambah. Apa yang kami tanam bukanlah beras, katanya. Saya memiringkan kepala. Jadi, apa yang Anda tanam? Kolonel itu menunjuk ke arah penduduk kampung. Bukti bahawa ia boleh dilakukan, katanya. Padi tumbuh dan beras keluar dari tanah yang dikatakan mustahil. Itu adalah perkara yang mereka perlukan, katanya. Saya menulis dalam nota saya. Tuai pertama, 500 kilogram. Gagal dari segi angka. Tetapi pembuktian selesai. Daniel menghampiri. Dia teragak-agak. Kemudian bertanya, boleh kami lakukannya lagi tahun depan? Left. Call. Hasan bin Idris mengangguk. Tentu, katanya. Daniel berkata, kalau begitu, saya juga mahu belajar. Saya mahu belajar dengan betul, supaya saya boleh melakukannya sendiri. Saya merekodkan detik itu dalam nota saya. Penyertaan penduduk kampung bermula. Keinginan berdikari disahkan. Bintang-bintang bersinar terang di langit malam. Di sawah, orang ramai masih berkumpul dan makan nasi. Saya masuk ke dalam kereta dan berfikir, 500 kilogram. Angka yang kecil. Tetapi bagi orang-orang ini, ia adalah harapan pertama dalam 20 tahun. Enjin dihidupkan. Saya melihat keluar tingkap. Left. Call. Hasan bin Idris melambai. Saya menulis di baris terakhir nota saya. Percubaan pertama. Pengesahan pertama. Keboleh-laksanaan terbukti. Kereta itu bergerak. Apabila saya menoleh ke belakang, sawah itu semakin kecil. Tetapi saya tahu, sawah kecil itu hanyalah permulaan. Sebulan kemudian, left. Call. Hasan bin Idris menghubungi saya lagi. Kali ini, nadanya berbeza. Ada kegembiraan. Katanya, penduduk kampung sudah mula bergerak. Mereka mahu membina sawah yang lebih luas. Saya segera menempah kenderaan ke bor. Apabila saya tiba, pemandangannya telah berubah. Kali pertama saya datang, hanya terdapat khemah, kontingen harapan dan askar. Tetapi kini penduduk kampung tersebar di seluruh dataran. Mereka mengukur tanah, menanda, berbincang. Daniel ternampak saya dan menghampiri. Ekspresinya berbeza daripada sebelumnya. Masih berhati-hati, tetapi sinisme telah hilang. Dia memberitahu saya, kali ini kami juga akan mencuba. Saya bertanya, kami juga bermaksud apa? Daniel menunjuk ke arah kampung. 12 keluarga telah bersetuju untuk mengambil bahagian, katanya. Setiap orang akan mengambil petak kecil dan mencuba penanaman padi. Left. Call. Hasan bin Idris menyertai. Dia membuka peta dan menunjukkannya kepada saya. Petak-petak baharu telah dilukis di sebelah sawah pertama. Jumlah kawasan adalah kira-kira 5 kali ganda daripada yang asal. Kolonel itu berkata, kali ini
penduduk kampung yang memimpin. Unit hanya memberi sokongan. Saya menulis dalam nota saya. Penyebaran bermula. Beralih kepada model yang dipimpin oleh penduduk kampung. Pemuda kampung keluar ke dataran dengan cangkul. Beberapa askar menyertai. Tetapi kali ini, penduduk kampung lebih ramai. Warga emas duduk di batas sawah dan memerhati. Dan kanak-kanak membawa air. 3 hari selepas kerja bermula, saya duduk di batas sawah bersama Daniel. Dia menghisap rokok dan berkata, 20 tahun, katanya, 20 tahun sejak kami menanam sesuatu di tanah ini. Saya bertanya, adakah Anda percaya? Daniel menggeleng kepala. Masih separuh percaya, separuh ragu, katanya. Tetapi kami perlu mencuba. Kami tidak boleh terus makan tepung jagung yang diagihkan, katanya. Saya menulis kata-kata itu dalam nota saya. Separuh percaya, separuh ragu, tetapi sedang mencuba. Seminggu berlalu, sawah-sawah baharu muncul satu persatu. Bentuknya berbeza-beza. Ada yang segi 4 sama, ada yang panjang, ada yang tidak sekata. Tetapi semuanya dipenuhi air. Penanaman padi bermula. Kali ini, penduduk kampung mula-mula masuk ke sawah. Askar hanya memberi nasihat di sebelah. Daniel juga berada di sawah. Saya mengambil gambar dia membongkok dan menanam anak padi. Menjelang matahari terbenam, seorang warga emas keluar dari sawah dan berkata, tangan saya ingat, katanya. Kali terakhir saya menanam padi adalah 40 tahun lalu, tetapi tangan saya ingat semuanya. Seorang pemuda di sebelahnya ketawa. Kalau begitu, tolong ajar kami, katanya. Saya kembali ke khemah dan duduk berhadapan dengan Left. Kol, Hasan bin Idris. Dia kelihatan letih, tetapi berpuas hati. Saya bertanya, boleh kita katakan ini kejayaan sekarang? Kolonel itu menggeleng kepala. Belum tahu, katanya. Ujian sebenar bermula sekarang. Apabila musim hujan bermula sepenuhnya, banjir akan datang, katanya. Kami perlu menahan itu. Saya menulis dalam nota saya. Penyebaran selesai, tetapi menunggu ujian akhir. Malam itu, saya kembali ke Juba. Saya merancang untuk datang semula dalam 2 minggu. Menjelang itu, padi sepatutnya sudah tumbuh sedikit. Tetapi pada hari ke-10, Left. Call. Hasan bin Idris menghubungi saya dengan segera. Bunyi hujan kedengaran di telepon. Suara kolonel itu tegang. Hujan telah turun selama 3 hari, katanya. Paras air meningkat dengan mendadak. Saya segera menempah kereta. Tetapi jawaban yang saya terima adalah keadaan jalan raya tidak baik. Jalan ke bor telah ditenggelami air. Saya meminta jalan lencongan dan diberitahu ia akan mengambil masa 6 jam. Saya bertolak pada subuh keesokan harinya. Kereta itu bergerak perlahan melalui lumpur. Di luar tingkap, hujan mencurah. Dataran itu adalah lautan air. Apabila saya tiba di bor, kampung itu huru-hara. Orang ramai membawa barang-barang mereka dan berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Kanak-kanak menangis, wanita menjerit, dan lelaki berlari ke sana-sini. Saya berlari ke arah sawah dan berhenti. Sawah tidak ada. Maksud saya, sawah itu ada, tetapi ia telah ditenggelami air sepenuhnya. Padi tidak kelihatan. Ia berada di suatu tempat di bawah permukaan air. Batas sawah juga telah runtuh. Air melimpah, dan sempadan telah hilang. Daniel duduk di batas sawah. Di wajahnya mengalir air, sama ada hujan atau air mata. Saya berdiri di sebelahnya. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Daniel merungut. Saya baru mula percaya, katanya. Saya baru mula percaya, dan ini berlaku. Suaranya bergetar. Penduduk kampung lain berkumpul satu persatu. Semua orang kelihatan kecewa. Seorang wanita mula menangis. Seorang lelaki hanya memandang air. Warga emas menggeleng kepala dan berpaling. Saya melihat ekspresi mereka. Ia adalah keputusasaan. Wajah orang yang telah memiliki harapan dan kemudian harapan itu dirampas semula. Jika mereka tidak mengharapkan apa-apa dari awal, ia tidak akan menyakitkan seperti ini. Seorang pemuda menjerit. Saya sudah katakan jangan buat. Saya sudah katakan ia tidak akan berjaya dari awal. Sekarang kita hanya membuang masa. Daniel melompat berdiri. Dia menghampiri pemuda itu dan memegang bahunya. Diam, katanya. Ini belum berakhir. Tetapi tiada keyakinan dalam suaranya. Saya melihat ke arah kontingen harapan. Lampu di khemah menyala. Askar sedang melakukan sesuatu. Saya berjalan ke arah itu. Di dalam kemah, Left, Kol, Hasan bin Idris sedang membentangkan pelan tindakan yang basah, data pengukuran paras air, graf hujan, peta topografi.
Dokumen bertebaran di atas meja. Saya bertanya, adakah ia berakhir? Kolonel itu mengangkat kepalanya dan memandang saya. Kemudian dia menjawab, tidak. Saya membantah, tetapi sawah semuanya tenggelam. Padi berada di bawah air dan batas sawah runtuh. Kolonel itu mengangguk. Betul, katanya. Tetapi ini bukan penghujungnya. Dia menunjuk ke pelan tindakan. Dia menunjukkan graf perubahan paras air. Hujan akan berhenti esok, katanya. Kemudian, air akan surut dalam masa 3 hari. Masalahnya ialah sama ada padi boleh bertahan sehingga itu, katanya. Saya bertanya, boleh ia bertahan? Kolonel itu menjawab, saya tidak tahu. Tetapi varieti tahan banjir boleh bertahan sehingga 2 minggu, katanya. Kami sudah tenggelam selama 4 hari, jadi masih ada masa. Saya melihat keluar tingkap. Daniel dan penduduk kampung masih berdiri di batas sawah. Hujan masih turun. Kolonel itu berkata, apabila air surut, kami akan bermula semula, membina semula batas dan membersihkan sawah. Saya membantah, adakah penduduk kampung akan mengikutinya? Kolonel itu terdiam. Malam tiba. Saya coba tidur di kemah, tetapi tidak dapat. Bunyi hujan terlalu kuat, dan saya mendengar bunyi orang bergerak di luar. Saya keluar pada waktu subuh. Hujan masih turun. Saya berjalan ke arah sawah. Seseorang berdiri dalam kegelapan. Daniel. Dia nampaknya berada di sana sepanjang malam. Saya berdiri di sebelahnya. Saya tidak berkata apa-apa. Selepas seketika, Daniel berkata, 40 tahun lalu, ia berlaku seperti ini, katanya. Banjir datang dan menghanyutkan segala-galanya. Walaupun orang ramai cuba bermula semula, banjir datang lagi, katanya. Jadi mereka berputus asa. Saya bertanya, adakah Anda akan berputus asa kali ini juga? Daniel tidak menjawab. Dia hanya memandang air. Fajar mula menyingsing. Cahaya samar menyinari dataran. Sawah yang tenggelam kelihatan. Padi masih tidak kelihatan. Saya mengeluarkan nota saya, tetapi tiada apa yang perlu ditulis. Saya hanya mencatat tarikh dan menutup nota itu. Daniel berpaling. Dia mula berjalan ke arah kampung. Saya melihat belakangnya. Bahunya terkulai. Apabila saya kembali ke khemah, Left, Cole, Hasan bin Idris berada di luar. Dia melihat ke langit. Hujan semakin reda sedikit. Kolonel itu berkata, ia akan berhenti hari ini, katanya. Saya bertanya, jadi, apa yang akan Anda lakukan? Kolonel itu menjawab, menunggu air surut. Saya menulis di baris terakhir nota saya, di antara harapan dan keputusasaan. Akhirnya, hujan berhenti. Tetapi air masih menutupi sawah. Tiada siapa yang tahu, sama ada padi itu hidup atau mati. Kampung itu sunyi. Orang ramai terperap di dalam rumah mereka. Tiada siapa yang pergi ke sawah. Saya bertanya kepada Left, Cole, Hasan bin Idris, bolehkah kita benar-benar bermula semula? Kolonel itu memandang keluar tingkap dan menjawab, kita mesti. Itu satu-satunya cara, katanya. Tetapi saya perasan tiada keyakinan dalam suaranya juga. Matahari mula terbenam. Air mula surut sedikit demi sedikit. Tetapi sawah masih tidak kelihatan. 3 hari berlalu. Air mula surut. Perlahan-lahan, sangat perlahan. Setiap pagi saya pergi ke sawah dan memeriksa paras air. Ia semakin rendah sedikit berbanding semalam. Pada hari keempat, batas sawah mula muncul. Ia berlumpur, tetapi bentuknya masih ada. Left, Cole, Hasan bin Idris berdiri di sebelah saya. Kami berdua memandang sawah tanpa berkata apa-apa. Menjelang petang, air semakin surut. Pada ketika itu, sesuatu mula kelihatan. Ia berwarna hijau. Ia adalah padi. Ia tunduk dan terkulai, tetapi ia hidup. Kolonel itu memakai but getahnya dan masuk ke sawah. Saya mengikutinya. Lumpur naik hingga ke buku lali. Kolonel itu memegang satu tangkai padi dengan tangannya. Dia memeriksanya dengan berhati-hati. Akarnya masih hidup. Walaupun daunnya bertukar kuning, batangnya keras. Kolonel itu berkata, ia bertahan, katanya. Ia tenggelam dalam air selama hampir 2 minggu, tetapi ia bertahan. Saya menulis dalam nota saya, padi disahkan hidup. Varieti tahan banjir disahkan. Tetapi masalahnya adalah seterusnya. Adakah penduduk kampung akan kembali? Daniel tidak muncul selama 3 hari. Begitu juga dengan penduduk kampung lain. Satu banjir nampaknya telah merampas harapan mereka lagi. Left, Cole, Hasan bin Idris menuju ke kampung. Saya mengikutinya. Kampung itu sunyi. Orang ramai berada di dalam rumah. Kolonel itu berdiri di hadapan rumah Daniel. Dia mengetuk pintu.
Selepas seketika Daniel keluar. Wajahnya penuh keletihan. Kolonel itu berkata, "Padi masih hidup." Daniel menggeleng kepala. "Walaupun ia hidup kali ini, ia akan tenggelam lagi lain kali," katanya. Kolonel itu menjawab, "Jadi, kami akan melakukannya secara berbeza kali ini." Daniel membantah, "Apa yang berbeza? Banjir tidak boleh dihentikan. Alam semula jadi tidak boleh dikalahkan," katanya. Left, call. Hasan bin Idris terdiam. Kemudian dia berkata, "Betul," katanya. "Alam semula jadi tidak boleh dikalahkan, tetapi kita boleh hidup bersamanya. Bukan menghentikan banjir, tetapi bersedia untuk banjir," katanya. Daniel mengejek. "Hanya kata-kata manis," katanya. "Akhirnya, ia akan sama." Kolonel itu berkata, "Kali ini, kami akan menggunakan peralatan, jentera." Keesokan harinya, 2 truk tiba di Bor. Ia datang dari ibu pejabat kontingen Harapan. Jentera diturunkan dari truk. Mesin penanam padi, traktor kecil, pam, dan alat pertanian yang saya tidak tahu namanya. Left, call. Hasan bin Idris menjelaskan, "Ada had untuk melakukannya dengan tangan," katanya. "Ia perlahan dan kurang tepat. Jika kita menggunakan jentera, kita boleh melakukannya dengan cepat dan tepat," katanya. Saya bertanya, "Bolehkah penduduk kampung mengendalikan jentera?" Kolonel itu menjawab, "Kami akan mengajar mereka," katanya. Itulah matlamat kali ini. Pada sebelah petang, beberapa askar memeriksa jentera itu. Penduduk kampung memerhati dari jauh. Mata mereka ingin tahu. Kanak-kanak mula mendekati. Mereka menyentuh traktor dan mengelilingi mesin penanam padi. Pada waktu petang, Daniel muncul. Dia berdiri di hadapan jentera. Selepas memerhati seketika, dia bertanya kepada kolonel, "Apa yang akan dilakukan dengan semua ini?" Left, call. Hasan bin Idris naik ke traktor. Dia menghidupkan enjin. Bunyi enjin bergema di dataran. Kolonel itu memandu perlahan-lahan ke arah sawah. Traktor itu bergerak melalui lumpur. Ia membersihkan batas yang runtuh, meratakan lantai sawah, dan membersihkan laluan air. Dalam masa sejam, sawah itu dipulihkan. Itu adalah kerja yang akan mengambil masa sehari jika dilakukan dengan tangan. Penduduk kampung berkumpul. Kedengaran bisikan. Betapa cepatnya, betapa kuatnya jentera itu. Left, call. Hasan bin Idris turun dari traktor. Dia menghampiri Daniel dan bertanya, "Mahu cuba?" Daniel teragak-agak, tetapi akhirnya dia mengangguk. Mulai hari itu, latihan bermula. Seorang askar berdiri di sebelah Daniel. Dia mula menerangkan cara mengendalikan traktor. Daniel kekok pada mulanya. Dia tidak pernah menyentuh jentera seumur hidupnya. Askar itu memegang tangan Daniel. Mereka menggerakkan tuas bersama-sama. Perlahan-lahan, berulang kali, cara menghidupkan enjin, menukar gear, mengawal arah. Mereka mengajar satu persatu dengan teliti. Apabila Daniel memandu traktor sendirian buat kali pertama, penduduk kampung bertepuk tangan. Traktor itu bergoyang, tetapi ia bergerak ke hadapan. Senyuman terpancar di wajah Daniel. Saya merakamkan adegan itu dengan kamera saya. Saya menulis dalam nota. Pemindahan teknologi bermula. Keboleh-laksanaan berdikari disahkan. Seterusnya adalah mesin penanam padi. Mesin yang menanam anak padi. Seorang askar menunjukkan demonstrasi. Mesin itu menanam anak padi pada jarak yang seragam. Ia tepat dan pantas. 2 pemuda kampung menawarkan diri untuk belajar. Askar itu menjelaskan fungsi, kawalan kelajuan, penetapan jarak. Pemuda-pemuda itu mendengar dengan serius. Mereka juga bertanya soalan. 3 hari kemudian, pemuda-pemuda itu mengendalikan mesin penanam padi sendirian. Pada mulanya mereka kekok, tetapi mereka cepat membiasakan diri. Mereka menanam anak padi di 3 sawah dalam masa sehari. Itu adalah jumlah yang akan mengambil masa seminggu jika dilakukan dengan tangan. Daniel menghampiri saya dan berkata, "Saya mula nampak," katanya. "Kemungkinan?" Saya bertanya. "Kemungkinan apa?" Daniel menjawab, "Nampaknya kami boleh melakukannya sendiri." Left, call. Hasan bin Idris beralih ke peringkat seterusnya. Perigi dan sistem pengairan. Katanya, "Kita tidak boleh bergantung pada banjir sahaja, jadi kita perlu mengepam air sendiri." Askar mula menggali tanah, mencari air bawah tanah. Dalam masa 2 hari, air keluar. Air yang jernih. Pam dipasang. Mereka menggunakan enjin diesel kerana tiada elektrik. Pam dihidupkan. Air mengalir di sepanjang terusan. Ia masuk ke sawah. Penduduk kampung bersorak. Mereka kini boleh mengawal air dengan usaha mereka sendiri. Left, call.
Hasan bin Idris mengajar Daniel cara mengendalikan PAM, cara mengisi bahan api, menghidupkan enjin, dan cara menangani kerosakan. Daniel menulis nota. Tidak ramai yang tahu bahwa dia tahu menulis, tetapi Daniel tahu. Malam tiba, tetapi lampu kelihatan di dataran. Mereka menghidupkan generator dan meneruskan kerja. Bunyi traktor, bunyi PAM, suara orang ramai bercampur aduk. Saya berdiri di luar khemah dan melihat pemandangan itu. Di tempat yang dikatakan tanah mati sebulan lalu, jentera bergerak dan orang ramai bekerja pada waktu malam. Left. Call. Hasan bin Idris berdiri di sebelah saya. Saya berkata, "Ini bukan bantuan." Kolonel itu bertanya, "Jadi, apa?" Saya menjawab, "Perang melawan kemiskinan." Kolonel itu ketawa. "Ungkapan yang tepat," katanya. "Kami tidak mengalahkan musuh, tetapi kami mengajar mereka cara berjuang." Pagi keesokan harinya, Daniel memandu traktor sendirian. Dia mula membersihkan sawah. Askar hanya memerhati dari sebelah. Mereka tidak memberi nasihat. Mereka membiarkan Daniel melakukannya sendiri. Pada waktu makan tengah hari, Daniel menyelesaikan sawah itu. Seorang askar memeriksa. "Sempurna," katanya. Daniel kelihatan bangga buat kali pertama. Saya menulis dalam nota saya. Berdikari peringkat 1. Selesai. Boleh mengendalikan jentera. Kerja bebas bermula. Pada sebelah petang, mesyuarat kampung diadakan. Daniel yang memimpin. Dia memberitahu penduduk kampung. "Sekarang kita juga boleh melakukannya," katanya. "Dengan jentera, kita boleh melakukannya dengan cepat, dan dengan perigi, kita tidak perlu risau tentang air." Seorang warga emas bertanya, "Apa yang akan berlaku jika orang Malaysia pergi?" Daniel menjawab, "Kami akan melakukannya," katanya. "Kami sudah belajar." Tetapi seorang penduduk kampung lain membantah. "Bagaimana jika jentera rosak? Bagaimana jika bahan api habis?" Daniel terdiam seketika. Pada ketika itu left call. Hasan bin Idris tampil. Kolonel itu menjelaskan, "Kami akan mengajar mereka cara membaiki asas," katanya. "Kami akan meminta sokongan kerajaan untuk bahan api. Kami akan mencipta laluan untuk mendapatkan alat ganti di Juba," katanya. Penduduk kampung mengangguk. Soalan-soalan menyusul. Kolonel itu menjawab satu persatu. Saya memerhati pemandangan itu. Ini bukan hanya mengajar pertanian. Ini adalah membina sistem. Malam datang lagi, tetapi lampu di dataran tidak padam. Traktor bergerak, PAM mengepam air, dan orang ramai bekerja sambil ketawa. Saya kembali ke khemah dan menyusun nota saya. Saya mencatat apa yang saya lihat hari ini, satu persatu. Latihan jentera, sistem berdikari. Dan di baris terakhir, saya menulis, "Banjir tidak boleh dikalahkan, tetapi ia boleh dipersiapkan." Teknologi membuat perbezaan itu. Di luar bunyi jentera masih kedengaran. Malam di Bor tidak lagi sunyi. 3 bulan berlalu, saya berulang-alik antara Juba dan Bor, merekodkan perubahan. Setiap kali saya datang, ada sesuatu yang berbeza. Sawah bertambah, orang bertambah, dan bunyi jentera semakin kuat. Dan hari ini, saya menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Penuaian ketiga sedang berlangsung di sawah yang sama. 3 kali setahun, left call. Hasan bin Idris menjelaskan, "Kami menanam padi pada musim hujan, jagung pada musim kering, dan padi lagi pada musim hujan pendek," katanya. "Kami telah melengkapkan sistem tuaian 3 kali setahun. Saya melihat sawah. Di satu sawah, padi sedang dituai. Di sawah lain, jagung sedang tumbuh. Dan di sawah lain, anak padi baharu sedang ditanam. 3 tanaman berputar di tanah yang sama." Daniel memandu traktor. Kemahirannya mahir. Dia kini mengajar penduduk kampung lain cara menggunakan jentera. Dia telah menjadi seorang guru. Penuaian selesai, karung beras mula bertimbun. 1, 2, 10, dan terus bertambah. Saya berhenti mengira dan bertanya kepada kolonel, "Berapa jumlah keseluruhannya?" Left call. Hasan bin Idris menjawab, 5 tan, katanya. Peningkatan 10 kali ganda daripada 500 kilogram yang pertama. Saya mencatat angka itu dalam nota saya dan mengira, jumlah yang mencukupi untuk seluruh kampung makan selama setahun. Tetapi kolonel itu berkata, "Jumlah tuaian bukan yang penting." Saya memiringkan kepala. 5 tan adalah pencapaian yang hebat, bukan? Kolonel itu menggeleng kepala. "Jumlah tuaian hanyalah hasil," katanya. "Pencapaian sebenar adalah perkara lain." Dia menunjuk ke arah kampung. "Penduduk kampung menguruskan sawah sendiri," katanya.
Mereka mengairi, mencabut rumpai, menuai, dan menanam semula. Askar hanya memberi nasihat di sebelah. Kolonel itu berkata, "Mereka kini boleh melakukannya sendiri. Walaupun kami pergi, ia tidak akan berhenti," katanya. Itulah pencapaian sebenar. Saya menulis dalam nota saya. Berdikari selesai. Sistem mampan dibina. Seminggu kemudian, pelawat yang tidak dijangka datang. Seorang pegawai peringkat menteri dari Kerajaan Pusat Sudan Selatan. Menteri Pertanian. Dia tiba di Bor bersama beberapa pengiring. Saya memerhati dari jauh. Menteri itu tidak melihat sawah. Maksud saya, dia melihat sawah, tetapi itu bukan tumpuan utama. Dia meneliti terusan pengairan. Dia memeriksa sistem PAM dan meminta pelan reka bentuk laluan air. Left, call. Hasan bin Idris membawa bahan-bahan dari Khemah. Peta sumber air seluruh kawasan Bor. Pelan reka bentuk sistem pengairan, jadwal perancangan putaran tanaman. Menteri itu melihat dokumen-dokumen itu satu persatu. Menteri itu bertanya, "Bolehkah sistem ini digunakan di kawasan lain?" Left, call. Hasan bin Idris menjawab, "Ya," katanya. "Hanya perlu menganalisis topografi dan corak hujan." Menteri itu berbisik kepada pengiringnya. Kemudian dia berkata kepada kolonel, "Kami ingin bekerja sama di peringkat kerajaan," katanya. "Minta kami untuk membantu mereka bentuk infrastruktur pertanian di seluruh Sudan Selatan." Saya mendengar kata-kata itu dan berhenti menulis. Ini bukan proyek kawasan mudah. Ini adalah tawaran perkongsian di peringkat negara. Left, call. Hasan bin Idris tidak segera menjawab. Katanya, dia perlu berbincang dengan ibu pejabat. Tetapi dia akan menimbangkannya. Menteri itu mengangguk dengan ekspresi berpuas hati. Selepas rombongan menteri beredar, saya menghampiri kolonel. Saya bertanya apa maksudnya. Kolonel itu menjawab, "Kami telah memberikan kunci untuk menyelesaikan masalah makanan negara ini," katanya. Saya membuka nota saya dan mula menulis. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan hari ini. Cina memperoleh minyak di Sudan Selatan, membina jalan raya, melindungi kemudahan, dan mengeluarkan sumber. Ia adalah kepentingan yang jelas. Saya telah melihatnya selama 20 tahun. Jepun memperoleh keselamatan, memastikan anggota di zon selamat, meminimumkan risiko, dan mengelakkan beban politik, pilihan yang rasional. Tetapi Malaysia, saya berhenti menulis dan melihat keluar tingkap. Di sawah, Daniel sedang mengajar pemuda cara menggunakan traktor, cara menguruskan sistem pengairan, pelan putaran tanaman. Dia kini seorang guru. Malaysia tidak menembak walau sebiji peluru, tidak mengambil setitik minyak pun, tidak melombong sebutir mineral pun. Sebaliknya, mereka memberi mereka benih, mengajar mereka jentera, dan mereka bentuk sistem untuk mereka. Akibatnya, Malaysia telah memberikan pelan reka bentuk masa depan negara ini. Kerajaan Sudan Selatan sendiri yang menghulurkan tangan untuk mereka bentuk semula pertanian di seluruh negara bersama-sama. Ini adalah pengaruh yang melangkaui sumber. Saya menulis dalam nota saya, pengaruh yang paling kuat datang daripada kepercayaan, bukan daripada senjata. Menjelang matahari terbenam, saya berjalan di kampung. Kanak-kanak pulang dari sekolah, bangunan yang tidak wujud 6 bulan lalu. Ia bukan dibina oleh PBB. Penduduk kampung berkata mereka membina sekolah itu dengan menjual beras. Seorang kanak-kanak menghampiri saya dan bertanya, "Siapa Pak Cik?" Saya menjawab, "Seorang wartawan. Saya datang untuk merekodkan apa yang berlaku di sini." Kanak-kanak itu bertanya, "Adakah kampung kami akan menjadi terkenal?" Saya tersenyum dan mengangguk. "Ya," katanya. Kanak-kanak itu menjerit kegembiraan dan berlari. Dia menjerit sesuatu kepada kawan-kawannya. Saya melihat pemandangan itu dan berpikir, 6 bulan lalu, kanak-kanak ini menangkap ikan di lopa air berlumpur. Kelaparan adalah perkara biasa. Tetapi kini, mereka pergi ke sekolah, makan nasi, dan mengimpikan masa depan. Apabila saya kembali ke kemah, left, call. Hasan bin Idris berada di luar. Dia melihat matahari terbenam. Saya berdiri di sebelahnya. Kolonel itu berkata, "Pada mulanya, ia kelihatan mustahil," katanya. "Pertanian padi di tanah yang dilanda banjir berulang kali, rasanya seperti gila. Tetapi apabila kami melakukannya, ia berjaya." Saya bertanya, "Apa rahasianya?" Kolonel itu menjawab, "Kami bertanya soalan yang berbeza," katanya. "Bukan bagaimana untuk menghilangkan air, tetapi bagaimana untuk menggunakan air. Apabila kami menukar masalah, jawabannya muncul." Saya membuka halaman terakhir nota saya dan mula menulis.
3 kali setahun kontingen harapan bukanlah satu keajaiban. Ia adalah pilihan sesebuah negara yang bertanya soalan yang sama sekali berbeza di tanah yang sama. Apabila China memilih sumber, apabila Jepun memilih keselamatan, Malaysia memilih rakyat. Mereka mendapat kepercayaan tanpa menembak. Mereka mendapat pengaruh tanpa mengambil minyak. Dan kini, Kerajaan Sudan Selatan telah meminta Malaysia untuk mereka bentuk masa depan negara itu. Saya meletakkan pen saya dan melihat keluar tingkap. Di sawah, orang ramai masih bergerak. Suara Daniel kedengaran. Dia mengajar pemuda sesuatu. Cara menggunakan traktor, cara menguruskan sistem pengairan, pelan putaran tanaman. Kini, walaupun kontingen harapan pergi, ia tidak akan berhenti. Mereka akan bertani sendiri, mengajar dan menyebarkan. Itulah berdikari sebenar dan kemampanan. Saya menutup nota saya dan menulis ayat terakhir. Di Sudan Selatan, tentera Malaysia dipanggil seperti ini. Tentera yang menanam padi. Tetapi sebenarnya, apa yang mereka tanam bukanlah padi. Ia adalah kemungkinan, bukti bahawa sesuatu boleh ditanam di tanah yang dikatakan mustahil. Dan bukti itu kini mengubah dasar sebuah negara. Malam tiba. Tetapi bor tidak gelap. Lampu menyala di setiap khemah dan bunyi ketawa kedengaran di seluruh kampung. Kanak-kanak bermain dan orang dewasa merancang kerja esok. Saya mengemas beg saya dan berfikir, saya perlu menulis laporan apabila saya kembali ke Juba esok. Ia adalah kes yang paling istimewa yang saya lihat sepanjang 20 tahun saya di zon penempatan tentera. Tajuknya telah saya tetapkan. Sudan Selatan yang sama, pilihan yang sama sekali berbeza. China mendapat aset, Jepun mendapat keselamatan. Tetapi Malaysia telah memberikan pelan reka bentuk masa depan negara ini. Pengaruh yang paling kuat diperolehi tanpa menembak walau sebiji peluru. Bunyi traktor kedengaran lagi dari luar tingkap. Seseorang sedang membersihkan sawah sehingga lewat malam. Persediaan untuk menanam anak padi baharu esok pagi. Saya menutup nota saya. Kisah bor tidak berakhir di sini. Ia baru bermula. Kisah yang akan diteruskan oleh Daniel dan penduduk kampung. Dan kisah itu akan tersebar ke seluruh Sudan Selatan tidak lama lagi. Kemungkinan yang ditunjukkan oleh tentera Malaysia akan tersebar ke kawasan lain, ke kampung lain, kepada orang lain. Saya berbaring di beg tidur saya dan membuat fikiran terakhir. Saya percaya penempatan tentera adalah pengiraan kepentingan negara. Tetapi sesetengah negara mentakrifkan kepentingan negara secara berbeza. Bukan sumber segera, tetapi kepercayaan jangka panjang. Saya menyaksikan hasil pilihan itu hari ini. Saya memejamkan mata. Di luar, malam di bor masih berterusan.